Sekar. Jangan tidur pula waktu kelas. Okey, kita dah masuk dalam rakaman. Okey, kita dah masuk dalam rakaman. So, apa-apa soalan boleh tanya sahaja dekat ruangan komen. So, present now. Okey, boleh nampak skrin sah? Boleh. Okey, terima kasih. So, kita akan sambung lagi pelajaran kita pada pagi ini. Apa-apa soalan kamu boleh tanya dekat ruangan message ni, in call message ni. So buat macam biasa letak kat tepi nanti kalau malu bersuara, tapi lebih bagus lagi lah kalau kamu nak bersuara ha. So, kita akan masuk dalam bab yang baharu pada pagi ini, iaitu bab 7 berkaitan dengan koordinasi badan. Koordinasi badan. Yes, betul. Berkaitan dengan koordinasi badan, iaitu kita sudah masuk dalam tema 2, iaitu penyelenggaraan dan juga kesinambungan hidup dalam tema 2. Okay. So, koordinasi badan. Apa itu koordinasi badan? Secara umumnya apa itu koordinasi badan? Siapa tahu? Bagi tahu je. Apa secara umumnya koordinasi badan? Mestilah dia berkaitan dengan badan kita kan. So bila bercakap tentang badan, tentulah tentang manusia kan. So sebelum ini kita banyak fokus kepada haiwan, kepada tumbuhan, macam mana nak tahu usia tumbuhan semua kan. Yang tu kita semua sudah fokus pada dalam bab 6 yang hari tu kan, tentang sokongan kan. So hari ini kita lebih fokus kepada badan manusia, iaitu bercakap tentang koordinasi. So koordinasi badan ni, okay, apa dia koordinasi? Contohnya macam kita ambil gelas kita ke, kita berjalan ke, itu adalah koordinasi. So segala pergerakan badan kita kita panggil sebagai koordinasi. So itu yang akan kita belajar dan itu yang akan kita kaji di seluruh bab 7 ni. Okay, dia agak singkat dan agak mudah. So bab 7 ni kalau kamu tak baca, maka kamu tidak dapatlah kuasai. Sebab 7 ni kena sentiasa baca lah, kena biasakan diri dengan baca dia. Lepas tu kamu kena ingat banyak istilah-istilah yang baru yang bakal kamu kenali dalam bab 7 ni nanti. Okay? Istilah tu yang sangat penting lah. Kamu kena tahu dan juga ejaan jangan salah. Okay. So kita teruskan. Okay, 7.1 iaitu sistem endokrin manusia. So, kita bercakap tentang koordinasi badan tadi, mestilah berkaitan dengan sistem endokrin manusia. So, kita ada dua sistem dalam badan kita. Satu sistem endokrin yang bakal kita belajar. Satu lagi ada sistem exoskrin. Exoskrin ni kita tak belajar lah dekat bab 7 sini. Nanti lain kali dekat UKA, dekat matematika kamu ada belajar lah tu nanti. Okay, so ini dikategorikan, apa yang kita belajar sekarang ni dikategorikan sebagai biologi, iaitu kajian tentang kehidupan. So bila kita kaji tentang kehidupan, itu adalah biologi. Okay, sistem endokrin manusia dan juga sistem exokrin manusia, di mana endokrin ni adalah sistem di dalam badan manusia. Macam mana sistem di dalam badan kita ni boleh mengkoordinasi badan kita sendiri. Okay. Bayangkan kita ni adalah robot. Robot dia ada sistem dia sendiri kan. Dia ada CPU dia sendiri kan. So macam laptop dia mesti ada CPU dia sendiri kan. Begitu juga dengan sistem endokrin manusia. So beza dia, manusia punya, dia ada banyak sistem di dalam badan. So sistem itulah yang kita akan kenali pada hari ini. So sistem ni apa dia kawal, sistem tu apa dia kawal, macam tu. So kita ada satu komik dekat sini. Okay, so ni komik PKP hari tu lah. Dia cakap, boleh nampak komik ni? Komik Boleh. okay. Dia cakap di sini, saya baca. Nak ke mana ni Encik? Orang ni dia sedang pakai kereta. So dia diberhentikan oleh polis pemeriksa lah. Okay, nak beli makanan sekejap, dia cakap. So polis cakap, Encik kena patuh pada PKP, dia cakap. Seorang saja dibenarkan, kenapa nak keluar sampai 2 orang? Dia cakap. So masa PKP yang awal hari itu, seorang saja yang boleh keluarkan. So dia cakap, balaslah Encik ni. Bila masa pula saya keluar 2 orang? Dia cakap. Tak ada kan, kat sini tak ada kan. Lepas tu dia orang pandang belakang. Habis yang belakang tu siapa? Mana? Dia cakap.
Terus tiba-tiba tu Pontianak, dia keluar terus lari. Siang-siang, malam pula ni kan. Oh bulan, malam. So dia orang dua pun lari bersama-sama. Daripada komik ni, pernah kamu lari lintang pukang sampai tak ingat dunia? Kamu lari masa tu kan, kamu tanpa rasa letih, tengok dah 10 kilometer dah kamu lari daripada tempat tu, kejadian tu. Pernah perasan kah? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah lari? Saya pernah lari dengan ular dulu. Tengok dah jauh dah daripada tempat, tapi tak rasa letih pun. Bila dah perasan barulah tahu rasa letihnya dekat situ, barulah tercungap-cungap. Pernah? Ada yang pernah kah? Lari kena kejar anjing kah? Ada yang pernah? Tak ada. Seorang je yang pernah. Okay, tak apa. So, mesti ada pernah kan kamu punya situasi ataupun kamu ada dengar orang yang lari. Indah Nabila. Okay. Kalau tidak pernah rasa pun mesti kamu pernah dengar orang cakap lah kan. Dengar orang cakap ke. Ataupun masa kamu lari, masa kena kejar dengan guru sebab tak siap kerja rumah. Mungkin kamu ada rasa macam tu cemas hari tu kan. Okay, itu adalah satu daripada situasinya lah. So kenapa kita boleh terjadi macam tu? Kenapa manusia tiba-tiba ada kekuatan yang tiba-tiba macam tu? Itu semua disebabkan oleh kerana adanya sistem endokrin dan juga sistem exoskrin kita. Okay. So ini kita abaikan, kita tidak belajar tentang exoskrin. So kita lebih kepada sistem endokrin sekarang ni. So apa yang kamu lalui ni, yang kamu rasa kamu tiba-tiba luar biasa, ada kuasa macam Superman, itu disebabkan oleh sistem endokrin sebenarnya. Okay, itu semuanya disebabkan oleh sistem endokrin. So apa itu sistem endokrin? Itu yang kita kenal. So sistem endokrin ni adalah sistem yang mengkoordinasi fungsi badan. Nina, dia mengkoordinasi fungsi badan. Dengan kata lain, dia yang melakukan fungsi badan lah sebenarnya. Dia yang melakukan fungsi badan. Macam tu. Dengan melibatkan bahan kimia iaitu hormon. Maksudnya ni sini sistem endokrin ni dia melakukan fungsi badan tu dengan menggunakan bantuan hormon. Dia ada sistem. So sistem ni dia keluarkan hormon. Hormon ni yang bertugasnya. Okay, hormon ni yang bertugasnya. Ataupun berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Macam contoh telefon kamu satu sistem. So untuk menghantar maklumat kamu perlu ada data kan. Untuk kamu hantar maklumat kamu perlu ada data. So data ni adalah hormon tersebut. Sistem endokrin tersebut adalah telefon tersebut. Okay. So kita ada telefon, kita ada data. So tanpa data, tanpa hormon, maka tidak dapatlah kita menghantar maklumat ke seluruh badan kita. Itu gunanya hormon. So hormon sangat penting lah. Hai Ashifa. So apa itu hormon? Bukan data, hormon bukan data. Okay? Hormon itu adalah dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Okay, kelenjar inilah yang ada banyak dekat badan kita. Sistem ni adalah satu fungsi badan, sistem. Kelenjar ini adalah dia punya alat tersebut. Kelenjar itu adalah alat dia tersebut. Okay? Dirembeskan oleh kelenjar endokrin, so alat endokrin tersebut dan boleh menyebabkan perubahan fisiologi di dalam badan. So apa itu perubahan fisiologi? Perubahan fisiologi itu merujuk kepada perubahan kadar degupan jantung kamu. Okay, kalau hormon ni bertindak, okay, dia boleh mengubah kadar degupan jantung. Dia juga boleh merubah tekanan darah kamu kepada tinggi ataupun kepada rendah. Dia juga boleh dalam masa yang dalam sekelip mata, bukannya berubah dalam waktu yang panjang Okay. Lepas tu dia boleh merubah aras glukosa darah kamu. Aras gula lah dengan kata lain. Aras gula dalam darah kamu. Dia boleh mengubah. Okay. Lepas tu dia boleh mengubah metabolisme badan kamu. Okay. Ini adalah kesan-kesan ataupun maklumat yang dibawa oleh hormon tersebut. Menggunakan alat yang dipanggil sebagai kelenjar endokrin. Melalui sistem endokrin. Sistem ni adalah proses dia tau. Sistem itu adalah proses yang melibatkan seluruh tu. So kelenjar ini adalah alat yang merembeskan hormon. Itu adalah sistem endokrin dan juga fungsinya. Okay, faham
apa itu sistem endokrin, apa itu hormon, apa itu fisiologi, apa itu kelenjar endokrin, apa itu mengkoordinasi fungsi badan. Itu kena tahulah semua tu Okay. Sorry. So seterusnya, ciri-ciri kelenjar endokrin. So macam yang cikgu cakap tadi, kelenjar endokrin ini adalah alat. So ini adalah kelenjar endokrin. Okay, kelenjar endokrin, dan biasanya kelenjar endokrin dia akan diseliputi banyak saluran darah. Okay, saluran darah. Okay. So kelenjar endokrin ini adalah alat. Dia akan diliputi oleh banyak saluran darah di dalam badan kita. Okay. So kelenjar endokrin ini dialah tanpa ductus, iaitu tiada liang. Maksudnya dia tiada liang ni, maksudnya dia tiada, kalau tanpa ductus maksudnya tiada liang. Tanpa ductus. Dalam bahasa sains, ductus liang tu tanpa liang. So tanpa tiada liang. Okay. So dia tiada liang. Maksudnya kelenjar ni dia tiada liang tau. Dia tiada liang. Dia tiada liang. Dia tiada lubang lah maksudnya. Okay. Kerana hormonnya tidak dibawa melalui ductus. Salur darah dia ada liang. Okay. Jadi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar ni tidak dibawa melalui ductus, tetapi dia dirembeskan oleh alat ni, alat kelenjar ni. Dia dirembeskan dan terus masuk ke sistem peredaran darah. So, maksudnya hormon yang keluar daripada kelenjar ni, dia cumalah dirembeskan baru dia masuk ke dalam sistem saluran darah. Okay, sebab itu dia tiada liang, dia tanpa ductus. Sebab dia dilakukan secara dirembeskan. Okay, dia dirembeskan. Saya Dikino Nabila. Jangan putus asa dengan lain. Okay, so ciri yang kedua iaitu dia mengkoordinasi gerak balas terhadap rangsangan. Kita dah belajar kan dekat tingkatan 2 dulu. Kita ada gerak balas dan juga rangsangan. Maksudnya contohnya sebagai ingatlah apa itu gerak balas dengan rangsangan. Kalau kamu sentuh cerek air yang sedang panas, mesti tangan kamu secara automatik tanpa otak bagi tahu akan menarik balik. Itu adalah gerak balas. Kita ada rangsangan, iaitu benda panas, rangsangan. Lepas tu tangan kita bila sentuh benda panas, kita akan mesti tarik balik. Aduh, sakitnya panasnya. Kan? So itu adalah gerak balas dan juga rangsangan. So dia kelenjar endokrin ni dia adalah mengkoordinasi gerak balas tersebut. Okay, dia yang mengkoordinasi gerak balas tersebut. Lepas tu meremeskan hormon yang dibawa. Memang sakit. Nak cubalah. Mana tahu kita buat eksperimen sains. Kita menahan tahan cerek elektrik, cerek air yang panas. Okey, yang ketiga meremeskan hormon yang dibawa oleh sistem peredaran darah. Okey, dia akan meremeskan hormon, lepas tu dibawa oleh sistem peredaran darah. Kenapa digunakan sistem peredaran darah? Sebab darah ni dia yang travel ke seluruh badan kamu seperti guard. Okay. Dia yang travel, jantung pam darah. Lepas tu dia akan terus pergi sekelip mata pergi ke seluruh badan kamu. Okay. Even di bawah ketiak kamu pun dia akan pergi juga. Ada saluran darah juga. Okay. Sesuai itu dia akan merembeskan hormon ke dalam saluran darah. Okay. Lepas tu yang keempat, meremeskan hormon dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Dia tidak banyak. Dia akan meremeskan dalam kuantiti yang sedikit saja dan boleh menyebabkan kesan yang berkekalan maupun bertahan lama. Okay, dia boleh beri kesan yang berkekalan dan juga tahan lama tau. Kita mestinya kesan yang sekejap je. Contoh macam tadi, tiba-tiba super power. Tidak penat kan. Itu bergantung kepada fungsi kelenjar endokrin tersebut dalam sistem endokrin dia. Okay. So kebanyakannya dia akan memberikan kesan yang berkekalan ataupun bertahan lama lah untuk kelenjar ni. Sentuh sistem endokrin ni. So ini adalah kelima-lima ciri-ciri kelenjar endokrin. So kelenjar endokrin ni maksudnya secara umum lah. Ada 6 tak silap saya. Kelenjar endokrin yang akan kita belajar nanti. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelenjar endokrin yang kita akan belajar nanti. Okay, ada 6 kelenjar endokrin yang perlu kamu kenal nanti. Okay, so tadi itu adalah ciri-ciri kelenjar endokrin. So sekarang ini hormon. So hormon ialah bahan kimia organik yang berperanan penting dalam setiap fungsi badan. Okay, hormon yang dirembeskan oleh kelenjar ini tadi dia adalah bahan kimia organik. Tak apa dikeh.
Cuba aja dengar. Mana yang boleh dengar lah, sefaham dengan lain tu. Okay, hormon ialah bahan kimia organik. Ini yang kamu perlu tahu. Okay, dia adalah sejenis protein sebenarnya. Dia adalah sejenis protein yang berperanan penting dalam setiap fungsi badan dan dirembeskan oleh kelenjar endokrin melalui sistem peredaran darah. Melalui sistem peredaran darah. Okay, dia dirembeskan. So, dengan bantuan sistem peredaran darah, dia travel lah. Diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Lepas tu dia merangsang fungsi tisu ataupun organ yang khusus. Okay. Mana-mana tisu ataupun organ yang khusus sahaja dia rangsang. Maksudnya dia memberi rangsangan kepada mana-mana sahaja. Okay. Contoh macam kita berlari tadi, dia memberi rangsangan kepada otot. Okay. Dan dia bertindak ke atas organ sasaran, iaitu organ yang mempunyai reseptor sepadan dengan hormon tertentu. Maksudnya di sini kalau hormon tersebut digunakan digunakan untuk berlari tadi, macam tadi berlari tadi, lari tadi kan, so dia akan menyasarkan kepada organ tersebut sahaja yang memerlukan resistor saja, iaitu otot tadi. Okay, dia akan memberi sasaran, dia akan bertindak ke atas organ sasaran saja. Kayak hormon ni, dia pintar. Dia akan bertindak kepada organ sasaran saja. Iaitu organ yang mempunyai resistor yang sepadan dengan hormon tersebut. Nanti kita akan berkenal dengan nama-nama hormon yang banyak tu nanti. Okay, nama-nama apa organ sasaran? Organ sasaran itulah yang saya cakap tadi, yang macam kalau hormon tersebut berfungsi untuk mempercepatkan kamu, untuk membuatkan kamu menjadi berlari lebih laju lagi kan. So dia akan memberikan sasaran kepada otot. Organ sasaran dari situ adalah otot yang menjadi sebagai reseptor dia. So dia khusus. Hormon ni untuk apa? Jadi mesti dia akan pergi sasar kepada organ yang mempunyai reseptor yang sepadan dengan hormon tersebut. Okay. Contoh tadi hormon ADH tu tadi, ya, sudah perkenalkan sedikit dah. Hormon ADH adalah hormon adrenalin yang digunakan untuk badan kita berlari dengan lebih cepat. Nampak ADH. Itu adalah nama hormon. So, tu nak perkenalkan tadi. So, nanti pening pula kepala kamu. Kita perkenalkan sikit-sikit lah. Okay. Yang keenam, menghasilkan gerak balas yang perlahan. Okay. Dia akan menghasilkan gerak balas yang perlahan. Menyebabkan kesan yang bertahan lama dan mungkin berkekalan. Ini adalah yang penting. Okay. Dia menghasilkan gerak balas yang perlahan lah. Bila kamu lari tu pun, masa kamu lari tu kan, masa tu juga dia rembeskan. So gerak balas dia perlahan je. So sampai kamu boleh berlari sampai 10 km. Nampak gerak balas dia perlahan. Okay. Dan juga boleh menyebabkan kesan yang bertahan lama ataupun berkekalan. So bertahan lama lah, dia lebih kepada bertahan lama. Berkekalan kurang lah. Berkekalan dia lebih kepada nanti kita lihat apa yang berkekalan. Okay. Seterusnya, koordinasi badan dalam situasi lari dan juga lawan. Lawan dan juga lari. Yes, betul Bakis. ADH itu adalah hormon antidiuresis kah? Betul, ADH itu adalah singkatannya. Betul. Okay, itu yang kamu belajar nantilah. Ni, bukan nanti ni, dekat sini. Iaitu melalui hormon adrenal. So, secara umumnya ADH ni kita panggil sebagai hormon adrenalina. Macam nama perempuan pula, adrenalina. Adrenalin dalam bahasa Inggerisnya. Okay, hormon adrenalin. Okay, di mana hormon adrenalin ni ada dua sebenarnya. Salah satunya adalah ADH ni tadi. Okay, salah satunya tadi adalah ADH ni tadi, di mana kita gunakan hormon ADH ni untuk lawan dan juga lari. So masa kita melawan ataupun masa kita lari daripada situasi yang bahaya. So contoh ni dekat-dekat ni adalah dia punya situasinya lah. Okay, kita baca So apabila terdapat ancaman ataupun bahaya, kelenjar adrenal ni, sini ada gambar. So di sini ada beberapa banyak kelenjar lah. Okay, kita ada kelenjar pituitary dekat otak, kita ada kelenjar thyroid dekat leher, kita ada kelenjar pankreas dekat bawah perut, pankreas. Kita ada kelenjar adrenal dekat ginjal, kita ada
testis dan juga ovari. So dua-dua ni juga dikenali sebagai kelenjar juga. So dia ada merembeskan hormon. Okay, dia ada merembeskan hormon. Okay. So ada 6 yang kita akan belajar. Pituitary, thyroid, pancreas, adrenal, testis dan juga ovari. So keenam ni posisi dia kamu kena tahu dekat otak, dekat leher, dekat bawah perut, dekat pinggang, dekat anu-anu kamu. Okay, itu adalah posisi dia. Okay, so ini tadi kalau situasi lawan dan juga lari, dia berada dekat kelenjar adrenal, dekat ginjal ni tadi. Okay, adrenal. Dekat kelenjar adrenal, dia akan merembeskan hormon adrenalin. Dia akan merembeskan hormon adrenalin. So bila dia sudah rembeskan hormon adrenalin, maka degupan jantung kita dengan kadar respirasi, maksudnya kadar pernafasan kita dan juga tekanan darah kita juga akan meningkat. Okay, bila hormon ni dia sudah dirembeskan, dia akan menyasarkan pada organ sasaran. Organ sasaran dia degupan jantung, kadar respirasi dan juga tekanan darah. Ini adalah dia punya organ sasaran dia. So apa yang dia buat? Tidak balas dia akan tingkatkan kadar tersebut. Kesemua ni, degupan jantung makin laju, kadar respirasi kita makin laju. Macam tu kan. Lepas tu tekanan darah kita pun makin tinggi juga. Okay, makin meningkat. Okay. Lepas tu apa yang terjadi? Jantung akan mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak darah dengan oksigen. So bila respirasi kita, kadar pernafasan kita meningkat, makin banyaklah oksigen masuk dalam badan. Lepas tu makin banyak oksigen masuk dalam badan, jantung tu kan lebih laju. So bila jantung tu lebih laju, dia mengepam, darah pun makin banyak tersebar di dalam badan kita yang mempunyai oksigen. So bila oksigen dah banyak dalam badan, maka tenaga lebih banyak dihasilkan dalam badan. Okey, tenaga lebih banyak dihasilkan dalam badan. Lepas tu otot mendapat lebih banyak tenaga mencetuskan tindak balas yang lebih cepat dan juga kuat. Itu yang berlaku semasa kita dalam situasi lawan dan juga lari. Okey. Sebab itu kalau kamu rasa kamu banyak bernafas masa kamu cemas macam tu, sebenarnya badan kamu tu dia menginginkan tenaga supaya kamu lebih cepat dan juga kuat. Itu sebenarnya yang berlaku apabila hormon adrenal dirembeskan, meningkatkan aras glukosa di dalam darah. Ini macam mana glukosa itu hasil tenaga kah? Ya, betul. Okay, glukosa ini adalah tenaga kan? Sebab itu dia akan meningkatkan aras glukosa dalam badan. Okay, dia betul. Glukosa itu adalah badan. Tapi kalau berlebihan pun ada kesannya juga. Nanti kita belajar tentang kesan dia. Okay, itu adalah dalam situasi lawan dan juga lari. So, kita berkenalan dengan setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni, kelenjar pituitary dulu. Iaitu jenis-jenis kelenjar endokrin, kita ada kelenjar pituitary. So kelenjar pituitary ni dia berada dekat otak kamu ni, dekat bawah otak kamu, di bawah oblongata. Ni adalah oblongata kan? Ini adalah oblongata. Okay, so kita ada kelenjar pituitary yang cuit-cuit macam ni. Kecil ni je, itu adalah kelenjar pituitary. Dia terletak di bawah cerebrum. Betul, dia di bawah cerebrum. Ini adalah oblongata, lupa pula. Okay, dikenali sebagai kelenjar induk. Dengan kata lain, kelenjar pituitary juga ada perkataan lain iaitu kelenjar induk. Okay, dia menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin lain. Jadi kelenjar pituitary ini sebenarnya dia menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Maksudnya di sini dia mengawal kelenjar-kelenjar ni yang lain ni. Saya tidak berada di otak. Dia mengawal kelenjar-kelenjar. Dia kawal kelenjar thyroid, dia kawal kelenjar pancreas, kelenjar adrenal, ovari, testis. Itu yang dia kawal lah. Okay. Itu adalah fungsi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary. So hormon apa dia? Kita ada hormon antidiuresis iaitu ADH dan kita ada hormon pertumbuhan iaitu GH. So dua ini adalah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary. So hafal. Hafal. ADH, GH. Saya tak nak kamu hafal ADH je tau. Saya nak kamu hafal antidiuresis ni. Diuresis ni. Dan juga hormon pertumbuhan GH. Ni senang sikit. Yang ni yang payah ni. Kalau salah ejaan salah. Kali ni salah kalau salah ejaan. Hormon antidiuresis. ADH
dan juga hormon pertumbuhan GH. So apa dua hormon ni? Apa fungsi dua hormon ni? Maklumat apa yang dia bawa? Ni dia. Okay, fungsi hormon ADH ataupun antidiuresis ni, dia mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Okay, itu fungsi ADH ni. Ya, betul. Tak boleh tulis ADH je. Mesti tulis antidiuresis dalam ujian. Okay. Tak boleh hormon ADH. Tak boleh. Saya tak terima. Salah. ADH saja. Nanti anti dadah saya cakap. Ini hormon anti dadah. Baru kau tahu. Okay. Dia mesti tulis hormon antidiuresis. Okay. Bukan hormon anti dadah. Okay. Fungsi dia mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Okay, jadi dia kawallah kuantiti air tersebut. Lepas tu fungsi yang kedua untuk hormon pertumbuhan pula. So seperti mana nama dia sendiri, dia mestilah merangsang pertumbuhan badan kamu, okay, perkembangan badan kamu, mengawal komposisi badan dan juga mengekalkan jisim otot dan juga tulang kamu. Okay, dalam satu-satu masa tu dia akan mengekalkan jisim otot dan juga tulang kamu. So, apa yang berkembang tu adalah lemak kamu. Sebab otot kekal daripada jisim. Okay, pastikan lemak kamu jangan kembang. Okay, sebab otot kamu kekal jisim. Begitu juga dengan tulang kamu. Okay. So, dua ni fungsi dia perlu hafal juga. ADH untuk menyerap air. Pertumbuhan of course untuklah pertumbuhan kamu. Okay, untuk pertumbuhan badan kamu. So, dua ini sahaja yang diremeskan oleh kelenjar pituitary. Okay, kelenjar pituitary. So, ini video yang telah saya bagi pada kamu semalam. Kalau belum lihat, sila lihat selepas ini. So skip. Kita ada yang seterusnya kelenjar dekat ovari. Okay, dekat ovari. Ni, ovari. Ini bukan ovari ni ya. Ini adalah paras wanita lah. Okay, paras wanita. So, ovari kita fokus kepada telur ni sahaja. Okay, telur wanita ni saja. Okay, ovari. So, sebahagian daripada organ pembiakan wanita dan dia berfungsi mengawal perkembangan ciri seks sekunder perempuan. Okay, of course lah perempuan sebab dia ovari kan. So, dia mengawal ciri seks perempuan. So, hormon apa yang dirembeskan oleh ovari? Okay, selain dia menghasilkan apa nama ni? Apa yang dihasilkan oleh ovari? Okay, dia juga merembeskan estrogen dan juga progesteron. Sorry, saya kerja masak. Okay, dia merembeskan ovari. Ovari dia akan hasilkan cecair kan. Dia akan mengeluarkan telur kan. Apa nama telur itu? Apa nama telur tu? Oh, ovum lah. Ovum pula. Ovum lah. Dia keluarkan ovum, lepas tu pergi sini untuk pembiakan. So, selain daripada keluarkan ovum, menghasilkan ovum, dia juga merembeskan estrogen dan juga progesteron. So, apa fungsi kedua-dua estrogen dan juga progesteron ni? Ini pun perlu hafal ejaan dia. Estrogen dan juga progesteron. Okay, estrogen ni fungsi dia mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan, di mana dia merangsang penghasilan ovum. So, tak ada estrogen, maka penghasilan ovum akan minima. Okay, maksudnya kamu boleh jadi mandul. Okay. Dan juga dia menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Okay. Dia akan menyediakan uterus ni. Uterus ni, ingat lagi kan? Apa dia? Ni nah, dia tulis ni. Dia menyediakan uterus ni supaya embrio, tahu apa itu embrio? Itu baby yang baru dalam dicipta. Selepas kita buat persenyawaan di antara ovum dan juga sperma, dia akan jadi embrio kan. So embrio yang tercipta tu tadi dia akan menempel dekat dinding uterus, di mana dinding uterus ni disediakan oleh ovum pula. Disediakan oleh hormon estrogen tadi. Itu adalah fungsi hormon estrogen. Tak ingat pun, satu je kamu boleh ingat, hormon estrogen ini dia merangsang penghasilan ovum. Okay, ini je pun kamu ingat pun okey lah. Mana tahu dia minta 3, at least kamu dapat 1 markah kan. Apa fungsi dia kan. Lepas tu fungsi hormon progesteron. Apa dia fungsi hormon progesteron? Mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. So dia terus kekalkan ketebalan dinding uterus. So biasanya hormon ni dia dihasilkan semasa si ibu mengandung.
Okay. Ataupun semasa bendera putih. Okay, bendera Jepun. Okay, biasanya hormon ni lah dia galak dihasilkan. Okay, itu berkaitan dengan hormon yang dihasilkan dekat ovari. So, bila ada perempuan, of course ada lelaki. Iaitu lelaki merujuk kepada testis. Okay, itu merujuk kepada testis. So, ini adalah testis lelaki. Okay. Bahagian daripada organ pembiakan lelaki di mana dia mengawal ciri seks sekunder lelaki. Ciri seks sekunder lelaki. So dari tadi sebut ciri seks sekunder perempuan, ciri seks sekunder lelaki. Apa sekunder ni? Sekunder ni primer kita punya rupa lah. Kita punya rupa itulah sekunder primer seks lelaki. Okay, kita punya rupa macam lelaki. Kalau sekunder itu merujuk kepada sifat-sifat lelaki kita. Okay, itu adalah ciri seks sekunder lelaki. So, di mana hormon yang dirembeskan oleh testis ni ada satu sahaja, iaitu testosteron. Ingat, hafal, jangan banyak orang keliru di antara estrogen dengan testosteron ya. Di mana testosteron ni dia letak dekat perempuan, estrogen ni dekat lelaki. Dia jadi saja adalah okey. Okay. Untuk lelaki dia hormon testosteron. Ini ejaan dia, testosteron. Okay, apa fungsi dia? Of course adalah untuk mengawal ciri seks sekunder lelaki dan menghasilkan sperma. Dia menghasilkan sperma. Ini je kamu ingat pun boleh lah. Kenapa? Kamu hormon estrogen kah? Taufik, kamu hormon estrogen? Kamu ada ambil hormon estrogen? Ada pernah dengar orang cakap ambil hormon estrogen, ambil hormon testosteron? Sperma tu apa? Entah. Nanti kamu buat eksperimen sperma lah, Srizalah. Tu lihat sendiri, kamu tu ada tu. Okey, itu fungsi. Ya ampun. Soalan kamu Okay, sperma itu adalah apa tu yang dihasilkan oleh testis. Okay, yang digunakan untuk persenyawaan semasa kita mau menghasilkan anak. Okay, kalau tak ada sperma maka tak bolehlah kamu dihasilkan. Maka tak adalah manusia yang dibiakkan. Okay, itu adalah sperma secara sains. Okay, kalau secara otak kau Rizal, saya tak tahulah macam mana sperma tu. Okay. So, kelenjar endokrin yang seterusnya. Kita ada belajar ada 3 sudah kita belajar. Pituitary, dekat otak, dekat ovari. Kita ada kelenjar ovari sendiri. Dekat testis, kita ada kelenjar testis sendiri. Nama-nama hormon yang dirembeskan kena ingat juga. Dan yang keempat, kita belajar tentang kelenjar thyroid. Di mana kelenjar thyroid ni dia berada dekat leher kamu, dekat hadapan leher kamu. So dia ni ke? Kelenjar thyroid ni kan yang dekat depan tu menonjol keluar tu. Apa yang menonjol? Halkum. Bukan. Dia bukan halkum. Halkum lain. Okay, dia adalah kelenjar thyroid. Okay, dia di bawah halkum sebenarnya. Kelenjar thyroid ni. Okay, so dia adalah organ yang tersendiri. Bukan halkum. Okay, dia terletak dekat bahagian hadapan trakea. Di mana hormon yang dia rembeskan adalah tirosikna. Ini adalah hormon yang dia rembeskan. So, kelenjar thyroid ni dia rembeskan tirosikna di mana dia mengawal kadar metabolisme badan. So, ini sebenarnya yang kita boleh salahkan. Kenapa kita boleh jadi gemuk? Kenapa kita boleh jadi kurus? Kenapa kita terus kekal gemuk? Kenapa kita terus makan banyak manapun kekal juga kurus? Inilah thyroid gland kamu ni yang boleh disalahkan. Sebab dia mengawal pertumbuhan dan juga perkembangan fizikal kamu. Serta dia juga mengawal mental kanak-kanak. Okay. Maksudnya dia mengawal mental kanak-kanak ni adalah waktu kanak-kanak tu kreatif ataupun tidak, itu bergantung kepada inilah tiroksina ni, hormon tiroksina ni. Bila dia banyak tiroksina yang seimbang, okay, tiroksina mesti seimbang. Berlebihan pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Okay, kalau tiroksina dia seimbang, maka mental kanak-kanak tersebut dia akan cerdas. Lepas tu perkembangan pertumbuhan dia secara fizikal pun akan baik juga. Okay, thyroid gland ni. Okay, itu adalah fungsi tirosikna. Dia mengawal metabolisme badan dan dia juga mengawal perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Ini dah fungsi tirosikna. Kena ingat. Nampak? Banyak ingat kan? Seterusnya kita ada kelenjar adrenal. Berapa sudah? 4, 5. Okay, yang kedua last. Okay, kelenjar adrenal.
terletak dekat bahagian ginjal kamu. Ni kelenjar adrenal. Dia bukan dekat ginjal, dia terletak dekat bahagian ginjal. Okay, dia menempel dekat bahagian ginjal kamu. Okay, dia tersendiri. Sewaktu saya cakap, dia adalah alat dia tersendiri. Okay, kelenjar ni dia adalah alat dia tersendiri. Dia tak akan menempel, dia tak akan sama dengan organ-organ yang lain. So dia adalah kelenjar dia juga. Dia juga adalah organ tersendiri. Okay. So kelenjar adrenal ni dia berada terletak dekat atas ginjal. Dia berada dekat atas ginjal. Ginjal ni apa? Tahu ke apa itu ginjal? Ginjal itu adalah pundi kencing kamu. Okay, ginjal itu adalah pundi kencing kamu. Dan dia merembeskan hormon yang bertindak ke atas situasi lawan dan juga lari. So apa situasi ni berlaku tadi ni? Itu disebabkan hormon yang dirembeskan oleh ini. Okay, iaitu kelenjar adrenal. Itu situasi lari lawan dan juga lari. So apa nama hormon yang dirembeskan? Kita sudah kenal tadi, iaitu hormon adrenalina. Hormon adrenalina. So fungsi adrenalina ni apa? Bertindak dalam keadaan kecemasan. Cakap saja tentang adrenalina, kita akan bertindak dalam keadaan kecemasan. So biasanya adrenalina ni juga, okay, dia juga efek kepada betapa blurnya orang tu. Contohnya macam kalau situasi di mana ada anjing yang pergi menyalak dia, mesti ada kawan yang tiba-tiba blur. Apa mau buat? Apa mau buat? Apa mau buat? Itu masalah hormon atau hormon adrenalina dia kan. Ada orang nampak je sesuatu cemas, terus tiada di situ dah 10 meter sudah dia lari. Itu adrenal. Itulah Silina ni lah yang punya pasal ni sebenarnya. Okay, Silina ni punya pasal. Okay, ada yang cepat lari, ada yang cepat blur. Apa mau buat? Dekat cerita Indonesia pula kalau kita lihat dekat jalan raya ada lori pet. Ada juga 2 minit untuk dia lari sebenarnya. Masih juga dia termenung situ. Dengan muzik dia. Itu dia punya lina tak ada masalah lah tu. Lina dia tu. Ya, jangan kamu tulis Lina pula dekat kata hujan lah. Mesti nama full Lina. Itu adrenalina. Ni. Okay, adrenalina. Sebenarnya saya punya lidah pendek. Sewaktu saya tak boleh sebut benda-benda yang macam ni. Okay, so ini dekat kelenjar adrenal kita ada hormon adrenalina di mana dia bertindak dalam keadaan kecemasan. Dia berada dekat atas ginjal. Itu yang perlu kamu penting. Dan yang terakhir iaitu kita ada pankreas. Pankreas pun salah satu daripada kelenjar endokrin. Dekat mana dia terletak? Dia terletak dekat di belakang perut kamu. Okay, dia berada dekat belakang perut kamu. Okay, ini adalah kelenjar pankreas. So biasanya kita tidak tulis kelenjar lah untuk pankreas. So untuk pankreas sajalah, tapi dia adalah salah satu daripada kelenjar endokrin. Okay. Boleh je letak kelenjar kalau nak. Tapi jaranglah orang letak. Kalau secara sains, saya tak galakkan. Kamu tulis je pankreas. So nama dia memang pankreas, dia bukan kelenjar. Okay. So ada sebab kenapa dia tidak letak kelenjar. Tapi sekarang ni kamu kenal dia adalah kelenjar endokrin. Maka dia adalah pankreas. Terletak di belakang perut, dia merembeskan hormon yang mengawal atur aras glukosa darah kamu. Okay. Gula pun samalah aras gula darah kamu. Ataupun dalam bahasa sainsnya aras glukosa darah kamu. So bila kita bercakap tentang glukosa, of course dia ada gula kan. So apa hormon yang dirembeskan? Insulin dan juga glukagon. Dua ini sangat penting dalam mengawal kandungan gula di dalam badan kita. Glycogen tu apa? Glycogen adalah hasil daripada glukosa. Glukosa dengan glycogen adalah sama. Okay. Dia sama. Cuma dia punya fungsi berbeza di dalam badan kamu. Okay, berbeza dalam badan kamu. Okay. So contohnya macam ni. Fungsi insulin. So insulin ni tugas dia menurunkan. Kalau glukagon ni pula fungsi hormon glukagon dia menaikkan apa? Menurunkan apa? Insulin dia menurunkan aras glukosa dalam darah kamu kembali ke aras normal dengan cara dia menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen. Okey, glukosa berlebihan kepada glycogen. Maksudnya kalau dia sudah jadi glycogen, dia punya kandungan gula tiada sudah. Okay, glycogen dia punya tiada kandungan gula. Tapi dia sama manis dengan gula tau. Sebab itu ada orang yang darah tinggi, dia akan menggunakan gula glycogen. Okay, dia akan gunakan gula glycogen. Tapi dia punya manis tu pelik sikit lah.
Okay. So menurunkan aras glukosa dalam darah ke aras normal dengan menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen. So kalau kita banyak makan gula sebenarnya, kalau kita punya hormon insulin bagus, maka dia boleh bertugas untuk menurunkan glukosa kamu kepada glycogen. Okay, kepada glycogen. Secara umumnya glycogen ni apa? Dia ada struktur atom dia yang berbeza di dalam kimia. Pening lagi kan? So dengan kata lain dia gula tapi dia tidak mengandungi glukosa. Okay. Dia tidak mengandungi gula yang jahat disebutlah dengan kata lain. Okay. Fungsi hormon glukagon pula, dia akan menaikkan semula aras gula kamu ke aras normal kalau glycogen berlebihan, di mana dia menambah glycogen kepada glukosa. So, diorang dua ni bertukarlah sebenarnya, iaitu insulin menurunkan di mana glukosa kepada glycogen. Glukogen pula dia menaikkan di mana glycogen kepada glukosa. Itu je kamu perlu ingat. Okey? Itu je. Dan berakhirlah sudah kelas kita hari ini. Boleh faham setakat ni? Bukan faham. Saya rasa kamu perlu ingat ni, kena baca balik, buat nota peta minda ke apakah untuk diri kamu sendiri, bukan untuk buat peta minda, okay, sebagai rujukan kamu lekat dekat atas katil kamu belum tidur, bacalah supaya kamu boleh ingat, kan? Buat peta minda. Itu saja untuk kelas hari ini. Ada apa-apa soalan? Lepas ni saya akan bagi tugasan ni, nampak banyak sikit ni tugasan ni, padan muka. Sila buat. Apa tak buat, saya sumpah. Okey, buat sebab lepas ni saya akan bagi tugasan ni. Okay, sila buat nanti So, ada apa-apa soalan? Nada. Okey, so seperti mana serakam kita punya kelas. Lepas ni siapa yang rasanya line dia tidak bisa ke apakah boleh tengok balik rakaman tersebut dan juga ulang kalau nak faham. Okey. Kalau rasa dia tidak sempat pun nanti dia boleh tengoklah. So sebelum kelas habis, sila isi kehadiran kamu dekat link ni. Kita update balik. Isi kehadiran. Aneh. Kedap. Aneh nah. Ni nah. Ada link kehadiran. Aneh. Ni link kehadiran. Oh. Isi ya. Baru boleh left lepas tu. Okey, itu saja kelas. Bye-bye.